Hai guys, Assalamualaikum. Nama saya Muaz, Muaz Efing. Itu nama panggilan lah. Nanti saya cerita pasal Muaz Efing tu, kenapa saya panggil nama saya macam tu. Okay, hari ni kita akan cakap tentang keikhlasan. Dan saya terfikirkan sesuatu pasal keikhlasan ni. Kalau kita benar-benar ikhlas terhadap sesuatu, maksudnya kita tak mengharapkan apa-apa. Dan kalau begitulah kisah dia. Bila kita order makanan, contohnya dekat kedai makan, bila dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, kalau benar perbuatan si penghidang makanan tu ikhlas, kita tak perlu nak berterima kasih kat dia. Sebab dia tak mengharapkan apa-apa pun daripada kita. Dia memang buat benda tu atas kerelaan hati. So, macam mana tu? Tapi, adakah awak akan masih mengucapkan terima kasih pada dia walaupun dia tak memerlukan? Itu adalah satu perkara yang menarik sebenarnya. Sebab saya setuju, kalau kita ikhlas, kalau dia ikhlas, tak perlulah terima kasih tu. Dan persoalannya adalah kenapa kita cakap juga. Sebenarnya kisah berkaitan tentang keikhlasan ni ialah salah satu benda yang disuruh dalam agama. Even dalam solat, kalau kita boleh disuruh ikhlas, itu adalah yang terbaik. Apa maksud dia? Sebenarnya bila kita solat 5 waktu, kita buat benda tu kerana Allah perintahkan, kerana Allah suruh. Bukannya kita buat untuk dapatkan syurga. Jadi itu bagi saya betul, itu memang sangat betul-betul ikhlas tu. Itu bukannya sembarangan orang. Tapi saya nak tunjukkan contoh pada kamu lah. Tapi saya tidak menyalahkan pun untuk kita bersolat untuk mengharapkan syurga. Kerana solat itu sendiri adalah jalan-jalan ke arah syurga. Yang mana kita masuk syurga ni atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan atas sifat kebaikan kita sendiri. Itu adalah satu soalan juga tu. Sebab kebaikan tu sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. So nanti kita akan isukan benda tu pada video lain. Berbalik pada konsep ikhlas tu, kalau dia tidak memerlukan perkataan terima kasih tu, tapi kenapa kita cakap juga? Sejujur-jujur kisah, pernah tak kita dengar tentang nasihat-nasihat ceramah daripada ustaz-ustaz ni, dia kata bila kita tolong orang, sebenarnya kita tolong diri kita sendiri. So, bila kita ucap terima kasih pada seseorang tu, walaupun dia benar-benar ikhlas dan tak berharap apa-apa, tapi terima kasih tu adalah untuk diri kita sendiri. Saya ada satu teori ni, dan ini bukan teori yang barulah. Dan semua orang well aware dengan benda ni, semua motivator well aware dengan benda ni. Kita dan tubuh badan kita adalah dua individu yang berbeza. Kita dan otak kita, dua entiti ni adalah merupakan satu bahagian yang berbeza. Macam kita ni adalah makroorganism, kita hidup dalam makroorganism yang mana setiap part melakukan tanggungjawab dia. Dan otak ni ada cara fikiran dia. Dan kita ni hidup pula cara fikiran kita pula melalui akal dan perasaan dan nafsu. Dan macam mana kita nak bezakan kita fikir macam mana, otak kita fikir macam mana? Agak tricky sikit benda ni kelakar, sebab apa benda kita fikir ada dalam otak. Okay, kalau kita nak pergi detail, kita boleh pergi detail. So nak cakap pasal benda-benda detail, especially bila kita menyentuh pasal neuron ni, kehebatan yang ada dalam otak ni, awak boleh pergi mana-mana kamus yang ada di seluruh dunia ni, awak boleh ingat satu persatu tentang apa benda yang ditulis. Itulah kehebatan otak dan kuasa menghafal dia tu. Storage kat atas ni. Cuma bila kita baca ilmu baru, neuron tu akan tersambung lah. Okay. Kita lari. Okay, kita kembali pada topik kita. Badan kita dan kita adalah dua individu berbeza. Dan badan kita sentiasa cuba belajar tentang persekitaran. Dia cuba memahami apa benda yang kita cuba nak faham. Jadi, bila kita banyak ucapkan terima kasih ke orang, terima kasih, dan otak akan faham benda tu, dan dia akan set upkan satu mentality yang mana perbuatan-perbuatan kita lain, dia akan seiring dengan apa benda yang kita cakap. Sebab tu awak boleh dapat migraine. Migraine ni ialah, especially bila banyak kerja, migraine ni ialah bila kita nak buat something tapi kita terpaksa buat berlawanan. Kita nak balik rumah. Lepas tu bos suruh OT, kerja. So, otak kita bila dia nampak benda yang tak betul, so dia hantar distress signal.
So dia attack kita punya otak ni, migraine, kita jadi kepala jadi berat kepala, beratkan kepala kita supaya kita kembali kepada apa benda yang kita dah asal planning kita. So otak tu sendiri sebenarnya dia mainkan peranan dalam mengatur cara hidup, macam mana kita pilih untuk kita bersama. Dan otak ni memang suka rutin, dia suka benda yang berulang-ulang. Dan bila kita biasa dengan benda tu secara automatik, bayangkan secara automatik, jika kita selalu berjalan pergi ke kedai mat kat belakang kedai roti canai sana tu, kita selalu pergi sana, suatu hari tu kita tengok Z, kita berangan-angan, cantiknya kasut ni, cantiknya beg ni. Tahu-tahu kita bila buka mata tu, elok daripada duduk kat kosong rumah, terus dah ada kat kedai. Macam mana? Sebab itu memang laluan kita. Secara automatiknya, itu apa benda yang otak kita setkan. So inilah merupakan salah satu kepentingan kenapa kita berucap juga baik kata terima kasih, baik pada kita membalas jasa orang, baik kita menjaga kata-kata kita, dan diucapkan kata-kata yang suka didengari, macam cantiknya awak hari ni, dah tentu pujian pada seorang si isteri lah. Dan kita memuji tentang karakter-karakter dia, pelakuan dia, ataupun result dia. Dan benda tu perlu, bukannya macam kita buat benda tu, kita berkata benda yang baik pada dia sebab kita nak something daripada dia, ataupun kita just nak ambil hati dia. Memang kita memaksudkan benda tu, tapi dan benda tu kita buat memang untuk diri kita sendiri juga. Tapi yang saya perasan pasal otak ni, ada benda yang dia tak boleh nak pick up. Dia tak boleh pick up perkataan tidak. Contohnya macam kunci. Jangan lupa kunci. Nanti simpan kunci tu, simpan kunci tu. Nanti takut hilang pula. Nanti hilang pula. So kalau kita cakap benda tu, kunci tu kemungkinan besar akan betul-betul hilang. Sebab dia tak read perkataan permulaan yang pada kata negatif tu. Dia akan menangkap perbuatan yang kita inginkan. So kalau kita kata hilang lah. Tapi kalau kita kata simpanlah kunci tu, nanti senang nak cari. So nanti kunci tu ada kat mana pun, kita tahu je mana mata pandangan kita mana nak nampak. Dan yang kelakarnya ialah itu adalah satu benda yang menarik juga. Sebab kadang-kadang benda-benda yang ada depan mata kita tak nampak. Bila kita cari tempat lain, tak jumpa. Bila kita pandang balik kat depan, betul-betul ada kat depan mata kita. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa benda tu ada kat bawah. So otak tu dia ikut kita punya selera, dia ikut kita punya perintah. Dia menghilangkan apa benda yang ada kat depan kita tu. Secara automatik kita jadi tak nampak. Dan bila kita terfikir, kat mana lagi tempat ni aku letak? Bila kita naik balik muka kita ke bahagian yang di hadapan kita, barulah kita sedar benda tu ada kat depan mata. So saya teringin nak buat tesis tentang otak manusia dan cara macam mana otak kita berfikir, dan macam mana kita nak synchronise-kan pemikiran kita dengan aktiviti harian kita. Nak synchronise-kan otak kita dengan aktiviti harian kita dalam keadaan untuk memastikan ketenangan tu sentiasa ada. Sebab perasaan sakit hati sebenarnya adalah salah satu distress signal yang mana otak tak setuju dengan apa benda yang kita rasa. Otak tu dia tak setuju dengan pemikiran kita, sebab tu kita rasa sakit hati, lepas tu sebab tu kita rasa migraine, lepas tu feeling kita rasa down. So benda ni masuk boleh deep lagi. Dan kalau masuk deep lagi, sebenarnya benda ni ada sifat-sifat dalam isu ketuhanan, kepercayaan kita pada Allah SWT, bahawa dialah yang memberikan ketenangan tu pada diri kita, keyakinan yang kita ada tu. Tapi tu rasa-rasanya dah masuk topik lain lah. Masuk topik lain tu maksudnya rasa-rasa tu dah para wali lah tu, yang memahami ketenangan tu sebenarnya macam mana. Tapi kita sebenarnya pun cuba nak masuk kepada surface dia. Dan untuk conclusion dia, tentang apa benda yang saya nak cuba nak sampaikan ni, iaitu kebaikan-kebaikan yang kita dapat melalui kata-kata pujian. Kalau boleh, banyakkanlah memuji orang-orang sekeliling kita. Banyakkanlah memuji, baik kita bercakap pada kucing,
ataupun kita cakap pasal jiran-jiran. Sebab janganlah disalah sangkakan macam kita takut-takut kita manjakan orang. Janganlah salah faham kalau kita kata macam nanti orang tu ingat aku nak ambil apa-apa pula. Tapi kalau dia dah buruk sangka macam tu, kita biarkan dia. Dan kita tak akan ubah diri kita. Memang personality kita suka berkata benda yang baik-baik. Dan percayalah pada saya, bila kita sentiasa bercakap benda yang baik-baik, dan benda baik-baik juga lah yang akan datang. Tapi macam mana benda yang buruk datang juga. Kalau benda buruk tu datang tapi hati kita masih tenang, percayalah bahawa Allah sayang pada kita dan Allah nak menaikkan darjat kita. Dengan cara kita bersabar, lebih banyak pahala kita dapat. Tapi adakah bila kita sakit hati dengan dugaan kita datang tu Allah tak sayang? Tak macam itulah. Kita apa-apa pun memang akan ada perasaan kurang senang pada hati setiap orang mukmin. Adakah kamu mengatakan bahawa kamu ni Muslim yang sejati, tapi kamu tidak diduga? Dah tentu Allah akan memberi satu hentaman pada hati dan perasaan kita untuk betul-betul kita menguji tentang apa benda kita percaya. Apa-apa pun, saya rasa semua benda yang berlaku, walaupun baik ataupun buruk, boleh aja kita ambilkan sebagai pengajaran. Dan kitalah orang yang lebih mengetahui tentang apa benda yang berlaku. Dan antara pengharapan saya, banyak-banyaklah kita berbudi bahasa dan banyaklah kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berpuisi. Saya nak tambah lagi satu isu. Saya nak ambil balik apa benda yang saya cakap tadi. Saya kata tidak, otak tidak membaca perkataan tidak. Apa yang saya maksudkan ialah, contoh, saya beri ayat contoh. Saya tidak mahu miskin, saya tak mahu kalah. Dia tidak, otak dia tak akan baca perkataan tidak tu. Dia tak faham tidak. Dia akan baca saya nak miskin, saya nak kalah. Kalau kita tak nak miskin, kita akan jadi miskin. Secara teori je lah, kita teori. Jadi apa benda kita cakap? Katalah saya ingin menjadi jutawan, saya ingin menjadi berjaya. So ini apa benda saya maksudkan. Dan tapi apa masalahnya dua situasi yang saya kata tadi pasal kunci tu. Simpan kunci tu, takut nanti hilang, ataupun simpan kunci tu, nanti senang nak jumpa. Apa beza dua benda ni kalau kita cakap sekalipun? Sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, dalam perkataan yang pertama, simpan kunci tu, takut nanti hilang, maksudnya dalam secara tak langsung kita bersangka buruk, kita beranggapan orang itu tidak pandai menjaga kunci dia, sehingga satu ketika kunci itu akan hilang kalau dia tak jaga dengan betul. Kita expect dia bahawa dia akan hilangkan kunci itu, dan kita merendahkan darjat dia lah secara tak langsung. Tapi kalau kita kata simpan kunci itu, nanti senang nak cari, maksudnya kita inginkan kebaikan pada dia. Kau ikutlah apa benda kau cakap, simpan kunci itu, dan aku inginkan kebaikan yang berlaku pada diri kau, supaya hidup kau tu lancar. Kunci kereta ada, kunci rumah ada. So bila kita cakap pasal benda ni, habis tu adakah saya ni orang jahat sebab selalu memberi nasihat yang sebegitu? Jangan berpegang tangan yang bukan muhrim, jangan kita buat macam tu, jangan kita buat macam ni. So adakah saya orang yang jahat? Dia ada masa-masa dia macam mana kita nak menghukum orang tu, iaitu ketika orang itu melakukan perbuatan tu, kita nampak dia bukan suami isteri, dia pegang tangan. Ketika itulah kita cakap jangan pegang tangan bersesuaian dengan situasi yang berlaku. Tetapi bila anak kita nak keluar dan kita tak nampak dia buat apa-apa kesalahan, cukuplah kita inginkan kebaikan pada dia, kita memberi sangka baik pada dia, dan dia sendiri, anak kita tu sendiri akan teruja dan kagum dengan mak bapak yang melihat anak dia sendiri tidak akan melakukan benda-benda yang tak patut. Dan good expectation lah, good expectation always work. That's my take on kisah ni. Dan kalau awak pun ada pengalaman awak sendiri ke? Sebab pengalaman saya pun bermacam-macam jenis juga sebenarnya. Sebab saya pernah letak kamera dekat atas meja, lepas tu saya kata, Allah, macam mana ni? Jangan jatuh sudah. Lepas tu saya ada benda yang saya terjatuh dekat bawah. Bila saya ambil, bila saya bangun, kepala saya ni terlanggar meja, kamera tu jatuh. Dan betul tak? Benda tu jadi. Kalau kita katalah janganlah jatuh kamera ni, kamera tu akan jatuh. Tapi kamera tu tak jatuh kalau saya bangun betul-betul. Kamera tu tak jatuh kalau saya undur ke belakang.
tapi kenapa kepala saya ni boleh melanggar meja tu secara tak langsung. Macam otak tu dia dapat saya punya kata-kata, pak, dia kata okey, aku akan jatuhkan kamera ni. Okey Muaz, bila nak bangun nanti kau bangun je, kau langgar je meja ni, nanti kamera tu jatuh lah seperti apa benda yang kau nak. Dan saya baik kamera tu jatuh ke arah saya, dan saya baik saya tempat tangkap. Ni kamera yang tengah melakar saya ni. Allah, sayangnya saya dengan kamera ni. So saya dan bagi saya benda tu agak funny story lah, dan saya tak adalah obses macam tak benda ni apa benda yang benar, benda ni apa benda yang benar. Tak ada, saya tidak obses. Tapi itu salah satu contoh, dan benda ni kita boleh pandang dari perspektif yang beza, dan setiap orang ada ragam-ragam dan kisah-kisah dia. Dan saya cuma berharapkan baiklah, dan saya harap kita boleh lagi teruskan perbincangan ni, sebab saya suka dengan perbincangan ni. Saya akan lebih lagi mengkaji tentang otak dan cara bagaimana dia berfungsi, dan secara tak langsung kita akan masuk bab-bab agama juga. Dan kalau ada apa-apa benda-benda ditambah, saya sudi nak dengar. So apa-apa nanti kita akan jumpa pada keesokan hari, pada video akan datang insyaAllah. Apa-apa, membaikkan diri dan fikirlah yang elok. Assalamualaikum.